محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan daurah secara sardan, yakni sekali lalu untuk babul udhiyah, bab korban daripada kitab Fathul Qarib, syarah bagi matan Ghayah wa Taqrib. Dalam bab udhiyah pada kitab Fathul Qarib ni, pengarang iaitu Al-Imam Ibn Qasim meletakkan pada perbahasan ni ada beberapa perkara. Al-udhiyah. Dalam masalah al-udhiyah ni, udhiyah. Dalam masalah udhiyah, pertama sekali boleh baca dengan dhammahkan hamzah dan juga kasrahkan hamzah. Udhiyah, idhiyah. Kemudian ya ni pula, ya ni boleh tasydid, boleh takhfif. Faham? Udhiyah, udhiyah, idhiyah, idhiyah. Faham tak? Baik, jadi ada empat lah. Ada empat. Dalam masalah al-udhiyah, Imam Ibn Qasim dalam kitabnya, menurut Matan Abi Syuja', dia akan bahas beberapa perkara. Pertama daripada sudut hukum. Yang kedua daripada sudut, pertama daripada sudut ta'rif dulu. Ta'rif. Kemudian daripada sudut hukum. Kemudian Imam Ibn Qasim akan bahas daripada sudut jenis binatang. Bukan jenis binatang. Imam Ibn Qasim akan bahas daripada sudut binatang yang boleh digunakan untuk berkorban. Dibolehkan buat korban daripada sudut jenis dan daripada sudut syarat. Kemudian akan dibahaskan daripada sudut masa, masa yang dibolehkan untuk buat korban. Kemudian akan dibahaskan ni 1, 2, 3, 4. Topik yang kelima yang akan dibahaskan oleh Imam Ibn Qasim menurut bagi matan Ghayah wa Taqrib, yang kelima yang akan dibahaskan adalah perkara sunat. Perkara sunat ketika sembelihan. Dan yang keenam, yang terakhir sekali akan dibahaskan, iaitu cara pembahagian. Bapa nak buat gini dulu kerana supaya antum boleh tasawur awal tentang tasawur awal apakah yang kita akan bahas pada hari ini. Maka dalam babul udhiyah yang diletakkan oleh al-Imam Imam Abi Syuja' dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib dan disyarahkan oleh Imam Ibn Qasim dalam kitab Fathul Qarib, hanya 6 topik ni saja. Faham? 6 topik ni yang kita akan tengok satu per satu. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihim fid darain ya amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu fasal. Fi ahkamil udhiyah. Kita sebut dah. Boleh baca udhiyah, idhiyah. Lepas tu dhammah ya tu pula boleh tasydid, boleh takhfif. Sebab tu dia kata bi dhammi hamzati fil ashhar. Faham? Jelas ialah. Wahya, baik. Wahya ni mula pada perbahasan ta'rif. Wahya
ismun satu nama, lima yuzbahu minan na'ami, nama bagi barang yang disembelih daripada ternakan, yauma idin nahri, pada hari nahar, wa ayyami tasyriq, dan hari-hari tasyrik, taqarruban ila Allah Ta'ala. Baik. Ismun lima yuzbahu an-na'mi. Betul dah? Yaumal 'id. Yaumal 'idin nahar wa ayyami tasyriq, wa ayyami tasyrik taqarruban ila Allah. Baik. Ismun satu nama, lima bagi barang, yuzbahu bihi, yuzhibu an-na'mi, nama bagi barang yang disembelih daripada binatang korban. Maka al-udhiyah yang pertamanya mestilah daripada na'am. Na'am ni binatang ternakan. Yang pertamanya bikauniha an-na'am, mestilah dia itu binatang ternakan. Bila sebut binatang ternakan, iaitu lembu, kambing dan juga unta. Selain daripada ni, bukan dipanggil an-na'mu. Sebab apa? Sebab orang pun kata, baik, rusa kan orang ternak? Memang rusa orang ternak. Tapi, adakah asal kejadian iaitu diternak? Tidak. Dia asal liar, kemudian dijinakkan. Faham tak? Yaumal 'id, pada hari raya. Pada bila sebut hari raya, cuba betul sikit. Ni sebaik ni kelas umum ni. Kalau kelas khususi masuk ni kena ni. Baik. Bila sebut hari raya, bila bermula permulaan hari? Daripada waktu maghrib. Betul doktor? Baik. Persoalan. Adakah bila sebut hari raya, Yaumal 'idin nahar, hari raya, sah ke tak kalau dia sembelih pada waktu malam sebelum subuh? Faham tak persoalan dah? Sah ke tak? Sah ke tak? Tak sah. Kalau lepas subuh, sebelum daripada salat hari raya, sah ke tak? Tak sah. Sebab tu, diitlakkan Yaumal 'idin nahar ada qaid. Qaid dia apa dah? Iaitu ba'da qadri ba'dal fajri qadru salatil 'id tak boleh buat tak, kita tukar ta'liq. Tukar ta'liq. Bila sebut hari raya Yaumal 'idin nahar, iaitu selepas daripada dhabitlah. Selepas daripada
terbitnya matahari, selepas berlalu qada masa, dua rakaat salat dan dua khutbah yang ringan. Faham? Sebab kita kena faham, walaupun hari raya mula bila? Mula daripada selepas maghrib. Tapi adakah sah dah kalau buat waktu malam raya tu? Tak. Kalau lepas subuh, betul-betul sah ke tak? Tak sah. Syarat dia mestilah selepas terbit matahari, yakni benda waktu syuruk. Kemudian berlalu qada masa, dua rakaat salat yang ringan dan dua khutbah yang ringan. Nanti sampai bab masa kita bahas balik. Hadap. Ayyam tashriq. Bila sebut ayyam, yaum biasanya waktu siang. Yaum, bila sebut yaum, murak dia kebiasaannya waktu siang. Namun ayyam tashriq di sini termasuk juga waktu malam. Yakni sembelih pada waktu siang ataupun pada waktu malam, hari tasyrik hukum dia sah. Namun melakukan ibadah korban di waktu malam, hukumnya makruh. Namun sah ke tidak sah? Sah. Faham? Taqarruban ila Allah Ta'ala. Baik. Maka yaumal 'idin nahar wa ayyamit tasyrik ni syarat kedua. Syarat yang ketiga, taqarruban ila Allah. Ni komponen dalam ta'rif. Ta'rif yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazi. Faham tak, bang? Baik, kita baca dalam. Wahia, iaitu ismun, satu nama, lima yuzbahu, bagi barang yang disembelih minan na'ami, daripada binatang, ternakan. Yaumal 'idin nahri, pada hari nahar, yakni 10 Zulhijjah, wa ayyamit tasyrik, dan juga hari-hari tasyrik, yakni 11, 12 dan 13, taqarruban ila Allah Ta'ala, kerana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Cuma udhiyah yang dibawa ta'rif ni, ta'rif dah, ta'rif istilah. Ta'rif lurah dia benda adalah mushtaq daripada dhahwah, yang diambil daripada waktu duha, kerana disembelih pada waktu duha. Jelas adalah. Baik, maka selesai daripada sudut satu, ta'rif. Kemudian musannif beralih kepada pembahagian yang kedua, perbahasan yang kedua, iaitu daripada sudut hukum. Wal udhiyatu, walaupun disebut udhiyah, tapi yang dikhendaki sini benda, iaitu perbuatan korban tu, bukan binatang korban. Faham? Sunnatun muakkadah, sunat yang dituntut. Ni hukum asal. Hukum asal korban adalah sunat muakkad. Yakni benda, sunat yang kuat tuntutan. Sebut sunat muakkad ni bagi kita sebagai umat. Adapun bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat korban tadi hukumnya wajib. Faham tak? Bagi kita umat, korban hukumnya sunat muakkad. Adapun bagi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu wajib. Disebut sunat muakkad tadi kepada siapa? Kata para ulama, sunat muakkad untuk melakukan ibadah korban, iaitu kepada Muslim, orang Islam, yang baligh, tu syarat kedua. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, memiliki kemampuan. Bila disebut memiliki kemampuan, kemampuan di sini yakni, kata sebahagian ulama, memiliki qada keperluan untuk diri,
ataupun orang yang di bawah tanggungan nafkah pada hari nahar dan juga hari-hari tasyrik. Kerana apa? Kerana melihat itu waktunya. Adapun sebahagian ulama lain melihat iaitu memada dia ada qada makanan yang mencukupi untuk dirinya dan nafkahnya pada hari nahar sahaja, tanpa melihat pada hari-hari tasyrik. Faham tak? Kata hukum sunat muakkad tadi bagi siapa? Alal kifayah. Baik. Seperti mana kita maklum, wajib ada wajib aini, ada wajib kifayah. Wajib ainiyah, wajib kifayah. Maka sunat juga ada sunat yang aini, ada sunat yang kifayah. Kalau wajib aini pada seorang buat, orang lain masih lagi wajib buat. Kalau wajib yang kifayah, seorang buat, orang lain terlepas hukum wajib. Maka begitulah juga sunat. Ada sunat yang kifayah, ada sunat yang aini. Sunat yang aini pada orang ni buat, orang lain tak terlepas. Contoh solat duha. Hukum solat duha dah sunat. Adakah bila kawan kita buat, kita terlepas hukum sunat tadi? Tak. Tapi di sana ada yang sunat kifayah. Sunat kifayah ni benda, seorang buat, orang lain terangkat. Antara masalah sunat kifayah adalah masalah korban. Masalah korban. Dia sunat kifayah dalam mazhab Syafi'i dibuat nazam. Ada 7. Ada 7 sunat aini, sunat kifayah. Yang pertama benda, azanun. Azan. Kawan kita laungkan azan, kita terlepas dah hukum sunat tu. Yang kedua, tashmitun. Tashmit ni benda maksud tashmit, yakni mengucapkan apa ni? Apa ni? Allah. Yarhamukallah ketika kawan kita mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, perkara-perkara yang berkaitan dengan si mati, berkaitan dengan pengurusan jenazah yang hukumnya sunat. Faham? Yang keempat, baca bismillah ketika mana permulaan makan. Kita makan ramai-ramai, seorang dia ucap bismillah, orang lain terlepas tuntutan. Yang kelima, udhiyah, korban. Tapi adakah dia alal secara umum? Tak, dia ada tafsir. Maknanya sunat kifayah ada hukum tafsir bagi masalah korban. Wa bad'u salamin, dan memulakan salam. Faham? Contoh kita ramai-ramai, seorang je beri salam, maka terangkat hukum sunat tadi pada yang umum. Faham? Yang ketujuh, iqamah, iaitu qamat. Faham? Ia ada syair. Azanun wa tashmitun. Azanun wa tashmitun wa fi'lu bimayyitin. Iza kana manduban. Tu bait yang keseterusnya pula. Bukan bait yang keseterusnya, syata yang seterusnya. Iza kana manduban. Iza kana manduban wa li akli basmalan. Walil akli basmalan.
wal udhiyatun. Ana rasa baik ni ana pernah buat keluar masa muqaddimah Fatul Mu'in tak? Betul? Siapa ingat? Nazumah Ibn Imam. Fatul Mu'in ada tak? Wa udhiyatun. Buanglah tu. Wa udhiyatun min ahli baitin ta'addudu min ahli baitin ta'addadu min ahli baitin ta'addadu wa bada'u salamin wal iqamatu fa'qilan fa'qilan adhanun wa tashmitun wa fi'lu bimayyitin idza kana manduban walil akli basmalan wal udhiyatu min ahli baitin ta'addudu wa bada'u salamin wal iqamatu. Jadi 7. Faham? Ta'addadu wa bada'u salamin wal iqamatu fa'qilan. Faham? Baik. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Fa idza ata biha, tapi syarat. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jam'ihim. Maka apabila ata, maknanya melakukan biha dengannya dengan udhiyah tadi, wahidun seorang saja min ahli baitin daripada ahli rumah, kafa memada an jam'ihim daripada sekaliannya. Faham daripada sini sunat alal kifayah bagi masalah ahli bait, yakni orang yang duduk serumah. Faham? Duduk serumah. Mana ahli rumah buat, maka terlepas. Cuma nak iktibar ahli rumah tadi siapa? Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj mendatangkan beberapa ihtimal. Dan ihtimal yang disepakati dengan seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, iaitu benda ahli rumah tadi dia ada kaitan nafkah. Dia ada kaitan nafkah. Kalau tak ada kaitan nafkah, maka tidak dikira memadai. Faham ke tak faham? Walaupun kafa an jam'ihin memada untuk sekaliannya, iaitu memada daripada sudut talak, tuntutan. Adapun daripada sudut sawab, daripada sudut pahala, hanya dapat kepada orang yang mengerjakannya. Faham tak faham? Wala tajibul udhiyatu, maka tidak wajiblah korban illa bin nazri, melainkan dengan nazar. Baik, masalah ni kena tafsir sikit. Kita faham kalau hukum korban, kalau kita nak bagi betul hukum korban, kita akan bagi dua masalah. Yang pertama sunat, yang kedua wajib.
bila sunat melakukan udhiyah, sunat tadi boleh jadi dua. Boleh jadi sunat tadi sunat kifayah. Boleh jadi sunat tadi sunat yang berbentuk aini. Kifayah bila? Apabila mengerjakan seorang sahaja dari ahli rumah yang memiliki hubungan nafkah. Faham? Yang memiliki hubungan nafkah. Adapun yang berbentuk aini, iaitu benda sebaliknya. Kalau tidak ada hubungan nafkah, maka hukum dia sunat secara ain. Jelas tak lah? Baik. Adapun wajib dalam mazhab Syafi'i, korban hukum wajib dalam mazhab Syafi'i satu masalah je, iaitu nazar. Dan kita tekan semua, nazar mesti berlafaz. Sekiranya tidak dilafazkan, adakah wajib nazar? Tak. Cuma nazar boleh berlaku dalam dua masalah. Boleh jadi secara hakikah, boleh jadi pada hukum. Secara hakikah boleh jadi dua, iaitu dengan bentuk ta'yin ataupun dengan bentuk zimmah. Faham? Ta'yin lagu mana? Yakni dia pergi sebut, wajib atas aku korban binatang ni. Maka ketika itu dia ta'yin binatang korban. Faham? Apabila dalam bentuk ta'yin, maka ulama kata, kalaulah binatang korban tadi sakit ataupun mati. Kalau sakit tak ada masalah, boleh. Kalau mati, kalau ta'yin binatang korban tadi binasa, mati, terbakar ke, matilah maksudnya, maka kena bagi dua masalah dulu. Taksir atau bila taksir. Faham? Maknanya sebab kecuaian dia ke ataupun bukan. Kalau dengan sebab kecuaian, kena tengok kecuaian tadi daripada diri dia ataupun daripada ajnabi, benda lain. Faham tak? Kalau daripada diri dia sendiri, maka wajib digantikan dengan yang aksar, dengan yang lebih di antara misil bagi binatang korban dengan qimah, harga dia pada hari nahar. Faham tak? Kena ambil yang paling lebih antara daripada barang yang misil binatang korban hak dia ta'yin tadi, hak mati tu, dan juga qimah pada hari sembelih tu. Faham tak? Faham tak? Kalau daripada ajnabi, maknanya orang luar, maka orang luar tadi kena ganti balik, tapi bukanlah dengan yang lebih, tapi yang misil, yang seumpama binatang tu. Kalau tak ada, maka yang paling kurang, yang kurang sedikit. Faham tak orang? Kalau bila taksir, kalau bukan dengan sebab kecuaian, maka ulama kata tak wajib apa-apa pun. Sebab binatang korban tu musnah dah, maka selesai. Faham tak? Adapun kalau zimmah, baik kita sebut dah, ta'yin mana? Wajib atas aku korban lembu ning tahun ni. Maka ketika itu nazar hakikah yang ta'yin. Zimmah lagu mana zimmah? Dia hanya sebut wajib atas aku korban.
tanpa dia menentukan mana-mana binatang korban, maka dia letak dalam tanggungjawab dia, zimmah ni tanggungjawab, iaitu untuk wajib berkorban. Tapi dia tak ta'yin binatang mana. Maka kalaulah binatang korban, dia pun beli. Bila dia tak ta'yin, maka wajib dia beli mana-mana binatang sah. Tiba-tiba beli binatang korban tak dimati. Apa hukum? Zimmah tak dikekal atas diri dia. Faham tak? Adapun daripada sudut hukum, Ana saja je bahas panjang. Sebab tengok jam sampai pukul 12. Ana pun nak bahas. Ana pun nak bahas benda. Jadi kita pun hari ni cedoklah sikit-sikit. Cuma gua ni yang lewat belakang. Lepas tu muka ngatuk belakang. Nak kena pelekong dengan maka. Kan? Adapun daripada sudut hukum, hukum nazar ni gini. Hak ni kena dengar molek. Hukum nazar ni kena dengar molek. Antara sebab menjadi nazar dalam mazhab Syafi'i daripada sudut hukum, iaitu dia kabur ini korban tanpa qaid sunat. Orang tanya, lembu ni nak awak ambil je? Dia kata, lembu ni untuk korban. Hazihi udhiyah. Maka ketika itu, lembu tadi jadi wajib korban. Faham tak Pak Yusuf? Iaitu memberitahu, ini binatang korban, tanpa qaid korban itu adalah korban sunat, maka hukum dia binatang tadi jadi nazar. Korban tadi jadi wajib. Apa kesan wajib? Haram makan, wajib sedekah semua sekali. Kita eret lembu, orang tanya, nak awak ambil lembu tu? Kita kata, nak awak korban. Maka ketika tu, korban ketika itu jadi wajib. Iaitu nazar pada sudut hukum. Cuma, dengar malam. Cuma, ulama' dalam mazhab Syafi'i menyebut, antaranya Syekh Ali Shubra Malisi dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dia sebut bahawa perkara ini dimaafkan bagi orang awam. Kerana ghalibnya orang awam, dia beritahu bukan untuk insya' tapi ikhbar. Faham tak orang? Yelah. Maknanya dimaafkan, yakni tidak jadi wajib. Namun, dan hak ni lah juga yang disebut oleh Syekh Muhammad, Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab Al-Mu'tamad. Namun, kalau kita tengok dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i yang lain, sama ada orang awam ke tidak orang awam, hukum dia jadi wajib. Faham tak? Jadi wajib. Cuma, kita bila jadi pekuliah kena pandailah sikit. Faham? Kena pandailah. Dalam pengajian, bolehlah sebut gini. Kalau orang minta hukum, kena tengoklah juga. Faham tak? Faham? Ala kulli halnya begitulah. Faham? Memang wajib. Dalam mazhab Syafi'i. Jelah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang pun kata, dah kalau gitu Ustaz nak jawab dia. Bila orang tanya, tu nak anda? Jangan tanya. Kira jadi wajib. Nak jawab itu. Ataupun tepek terus di binatang tu. Ini korban. Sudah-sudahlah tanya. Nak tulis itu. Ulama' kata kena qaid dengan sunat. Ni benda. Ni lembu untuk korban sunat tahun ni. Kalau ada qaid dengan sunat, maka tak jadi wajib. Tapi, fahamlah. Jangan pula balah dengan pokcik lepas ni. Sebab Syekh Ali Shubra Malisi sebut dalam kitab hasyiahnya terhadap nihayah, dimaafkan bagi orang awam. Baik, selesai. Wa yujzi'u fiha. Baik. Maka ketika ni selesai dah beberapa perbahasan. Pertama daripada sudut perbahasan ta'rif. Yang kedua daripada sudut hukum. Nak masuk perbahasan yang ketiga pula. Perbahasan yang ketiga iaitu benda? Iaitu pada masalah binatang korban. Daripada sudut jenis dan juga syarak. Kan? Wa yujzi'u, dan memada, fihal jaza'u, pada jazak, minad dha'ni,
Dan haruslah padanya pada udhiyah jaza'u minad dha'ni. Bila sebut jaza', maknanya ya dha'ni ni dia panggil biri, berbiri, biri-biri. Tu dha'. Kalau ma'zi, maka itu kambing. Kambing tu lah. Kambing. Faham? Kadang-kadang kita biri pun panggil kambing juga. Cuma nak suruh ada beza. Arab beza. Faham? Maka jaza'u minad dha'ni. Bila sebut jaza', maknanya umur dia setahun. Biri, dia boleh korban bila umur dia setahun, masuk tahun yang kedua. Sebab tu dia sebut, wahuwa. Huwa tu balik pada mana? Balik pada jaza'. Malahu sanatun. Yang umur dia setahun. Wa ta'ana fi thaniyati. Dan berlalu kepada dua. Maksud mana? Cukup dah setahun, sedang menuju untuk mencukup ke 2 tahun. Maknanya setahun sehari, setahun sebulan, tahun 2 bulan. Faham tak, bang? Kalaulah belum cukup setahun pada biri-biri, sekalipun belum cukup setahun, dibolehkan untuk korban dengan 2 syarat. Iaitu benda, gugur dah gigi dalam keadaan umur dia 6 bulan ke atas. Macam kita lah, bab balik. Benda, umur 15. Ataupun keluar mani selepas umur 9 tahun. Sama macam ni. Faham ke tak faham? Yalah. Wasaniyu. Dan juga saniyu minal ma'zi. Saniyu ni benda, iaitu kambing yang umur 2 tahun. Wahwa, iaitu malahu sanatan. Yang umurnya 2 tahun. Wa ta'ana fi thalithah. Yang sedang menuju pada tahun yang ketiga. Faham tak, bang? Ana tak mau bawa lah mazhab lain. Cuma tak apalah, saya bawa lah mazhab lain. Wasaniyu minal ibili. Wasaniyu minal ibili. Iaitu ma lahu 5 sinin wa ta'ana fi sadisah. Iaitu umur dia dah cukup 5 tahun dan menuju kepada tahun yang ke-6. Wasaniyu minal baqari, iaitu ma lahu sanatan. Umur dia 2 tahun, masuk tahun yang ke-3. Wa ta'ana fi thalithah. Jadi kita faham sini, binatang korban yang boleh, iaitu dah 3. Kambing dan biri-biri, lembu dan juga unta. Orang pun tanya, dah kalau kubah sama hukum macam lembu. Cuma syarat dia, tu daripada sudut jenis. Daripada sudut syarat dia benda, iaitu mestilah umur dia mencukupi. Bagi biri-biri, 6 bulan ke atas dalam keadaan gugur gigi, ataupun melepasi umur setahun. Kambing 2 tahun dan ke atas. Lembu 2 tahun dan ke atas. Unta 5 tahun dan ke atas. Faham tak, faham? Cuma orang pernah tanya masalah. Ustaz, boleh ke tak? Boleh ke tak kalaulah masalah seseorang tu dia korban lembu hak tak cukup lagi 2 tahun. Dalam keadaan lembu tu gemuk, banyak daging. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i tidak memadai. Jelas. Wa tujzi'ul badanatu. Dan bolehlah kepada badanah, yakni unta, an sab'atin, bagi 7 orang. Maknanya boleh berkongsi pada seekor unta 7 orang.
sama ada 7 orang tadi semuanya niat udhiyah ataupun sebahagiannya niat udhiyah dan sebahagiannya niat lain. Contoh, seorang ambil korban, satu bahagian ambil korban, satu bahagian akikah, satu bahagian masuk saja-saja walaupun tanpa niat ibadah. Masuk dia, masuk sebab nak ambil daging. Hak seorang lagi masuk sebab nak jual daging. Ambil daging tu nak jual. Bahkan ulama' kata kalau masuk kafir zimmi sekalipun dalam bahagian yang 7 itu, sah korban. Tidak mengganggu. Faham ke tak faham? Ishtaraku fi tadhiyati biha. Maka berkongsilah pada korban itu padanya, pada udhiyah, pada binatang korban tu. Wa tujzi'ul baqaratu, dan haruslah bagi lembu kadzalika, seumpama tu. Maknanya lembu pun 7 bahagian. Baik, timbul persoalan. Kalaulah lebih daripada 7 orang, sah ke tak? Tak sah. Tak sah sini maksud dia tidak sah daripada sudut udhiyah, tapi sah daripada sudut sembelihan. Maknanya boleh makan sembelihan, tapi jadi ke korban tak jadi. Jelas tak ialah? Contoh kongsi duit ramai-ramai. Faham tak? Bahkan ulama' kata kalau contoh 14 orang dia gabung duit banyak-banyak. 1,000 seorang boleh 14,000. Beli 2 ekor lembu. Orang pun tanya, mana lembu korban kita? Tu 2 ekor. Maka ketika itu, kalau tanpa takyin, demo 7 orang lembu ni, demo 7 orang lembu ni, tanpa takyin, maka ketika itu, ketika mana kita sembelih, lembu A 14 orang, lembu B 14 orang. Sebab beli tadi dalam masalah syarikah pada duit. Maka lembu tu pun jadi syarikah. Sebab tu kena takyin dulu. Faham tak? Faham. Jelas. Wa tujzi'u syatu, dan memadailah kepada syah, iaitu benda kambing, sama ada biri-biri ataupun kambing kapung, kambing biasa tu, an syakhsin, bagi seorang, yakni satu bahagian je, wahidin, yang satu. Maknanya seorang boleh ambil sebahagian kambing dan biri-biri. Faham tak? Kalaulah berkongsi, maka hukumnya tak sah. Adapun kalau berkongsi daripada sudut pahala, hak tu tak ada masalah. Berkongsi pada sudut ibadah, hak tu tidak sah. Faham? Melainkan pendapat Al-Imam Muhammad Ar-Ramli. Imam Ramli kata, kalaulah berkongsi tadi dengan ahli keluarga, yakni orang yang wajib nafkah ke atas dia, maka ketika itu fala yadur, tidak boleh mudarat. Tapi ini pendapat Imam Muhammad Ar-Ramli. Imam Ibn Hajar kata tak boleh. Faham tak? Seekor kambing, bini ngetuk lelaki buat sekaligus, sah ke tak? Di sini Imam Ramli sah. Imam Ibn Hajar tak boleh. Faham tak? Wahia, hia balik pada mana? Hia balik pada syah. Syah afdalu min musyarakatihi fil ba'ir. Dan juga kambing lebih afdal daripada berkongsi pada unta. Baik, ni masalah. Masalah ni, baru ni siapa tanya Ana? Syazani tanya Ana. Ustaz Syazani tanya, betul ke kenyataan kambing lebih afdal daripada lembu yang berkongsi? Ini satu bahagian daripada lembu. Betul ke sah? Kenyataan tu umumnya secara sah. Betul. Tapi sebenarnya ulama' tafsir. Kata kambing lebih afdal daripada satu bahagian daripada lembu, melihat daripada sudut berkongsi. Sebab melihat binatang korban akan menjadi tunggangan di mahsyar, maka bersendirian pada menunggang lebih afdal daripada berkongsi. Namun kalau daripada sudut
seekor kambing dengan satu bahagian daripada lembu, kalaulah satu bahagian daripada lembu lebih banyak. Contoh, seekor kambing hanya boleh 7 kilo ataupun 9 kilo. Tapi satu bahagian daripada lembu boleh 12 kilo. Maka afdal ketika itu lembu pula. Sebab tu nak kata afdal kena tengok daripada sudut mana. Kalau daripada sudut gemuk, itulah. Sebab kayak gini kita akan tengok pula. Wal afdalul udhiyati ibilun. Tengok. Lepas pada itu disebut pula. Afdal daripada binatang korban itu unta. Summa baqar. Kemudian lembu. Summa al-ghanam. Kemudian kambing. Tadi kata afdal syah. Lepas tu ni afdal unta. Hak mana se-afdal? Afdal daripada sudut berkongsi. Afdal bersendirian. Seekor kambing lebih afdal daripada berkongsi satu bahagian daripada lembu. Tapi kalau tengok daripada sudut daging banyak, ghalibnya unta lebih banyak daripada lembu. Lembu lebih banyak daripada kambing. Maka afdal hak ni pula. Kalau gitu, kalau kita ambil seekor lembu terus, gemuk kan? Banyak lagi. Lihat daripada sudut lain, iaitu benda. Afdal 7 ekor kambing. Sebab apa? 7 kali sembelih menumpahkan darah. Sebab tu sudut keafdalian kena tengok daripada sudut mana. Kalau sudut afdal daging, kena tengok hak paling gemuk. Kalau sudut daging hak sedap, afdal kambing. Sebab kambing sedap lagi daging. Kalau daripada sudut berkongsi, afdal yang tidak berkongsi daripada yang berkongsi. Kalau daripada sudut warna, afdal hak warna putih. Faham? Ala kulli hal, kesimpulan kena tengok sifat yang paling banyak atau paling afdal. Faham? Lembu, putih, gemuk. Maka ketika ni, ni afdal. Walaupun musyarakah. Faham tak? Faham? Jelas tak? Wa arba'un. Wa fi ba'din nusakhi wa arba'atun. La tujzi'u fi dhahaya. Hak ni nak bahas syarat lagi pada binatang korban. Iaitu syarat binatang korban tadi, mesti selamat daripada aib. Mesti selamat daripada aib. Maka aib-aib yang akan disebut oleh musannif, ini aib-aib yang perlu tidak ada pada binatang korban. Wa arba'un fin nusakhi wa arba'atun. Maknanya ada nuskhah wa arba'un, ada nuskhah wa arba'atun. La tujzi'u fi dhahaya. Tidak sah pada binatang korban. Ahaduha, yang pertamanya. Tapi ulama kata, tidak sah keaiban ni kalaulah binatang korban tadi bukan yang dinazarkan. Mana korban tadi korban sunat. Kalau korban tak di korban nazar, maka sekalipun ada aib, sah. Tapi kalau korban sunat ada aib-aib ni, maka tidak sah. Faham tak orang? Ahaduha, yang pertamanya, al-awra. Awra ni benda awra, buta. Al-bayyinu ay al-zahiru awaruha. Yang nyatalah butanya. Binatang yang nyata buta, maka tak sah buat korban. Faham? Tapi ulama sebut, kalaulah kecederaan pada mata tadi sikit je, yang tidak menjejaskan, maknanya tidak nyata, sebab tu disebut bayyinu, yang zahir, maksudnya jelas. Kalau yasir, maka ketika itu ulama kata tak ada masalah. Faham tak? Wa in baqiyat, sekalipun kekal, al-hadaqah. Hadaqah ni benda biji mata. Fil asahi, pada pendapat yang asah. Wasani, yang kedua, al-arja. Arja ni benda yang tempang. Al-bayyinu arajuha,
yang nyatalah tempangnya. Binatang yang tepang tak sah buat korban. Sekalipun tepang tadi masa proses untuk penyembelihan. Nak perebah-perebah, ngasar sikit, patah, kepak bunyi. Sah dah buat korban, tak sah. Melainkan kena nazar. Tapi kalau nazar, wajib sedekah semua sekali lah. Tak boleh ambil. Faham tak? Walau kana husulul araji, sekalipun hasil tempang, laha baginya bagi binatang korban tu, inda idja'iha litadhiyah, ketika mana proses untuk menyembelih tu, menjatuhkannya. Bisababi ittirabiha, daripada sebab berkasar, ataupun berkerah, daripada sebab liar dia tu. Faham? Wasalisu, yang ketiga, aib yang ketiga tidak sah, al-maridatul bayyinu maraduha, sakit yang nyata sakitnya. Faham? Sakit yang nyata sakitnya masalah dia, iaitu sakit yang menjejaskan daging binatang korban. Faham? Yang menjejaskan daging binatang korban tu. Contoh macam ada kudih. Kudih kan dimakan daging korban kan. Maka tidak sah. Faham tak? Wala yadurru, dan tidak mudarat, yasiru hadhihi al-umur, sedikit daripada perkara-perkara ni. Mana? Sama ada tempang ataupun daripada sudut buta, ataupun daripada sudut sakit. Faham? Ar-rabi'u al-ajfa. Ajfa ni dah tak mari. Kurus, na'am, sah. Betul. Kuru kering. Wahya allati zahaba mukhuha, yang mana hilanglah dagingnya. Zahaba dimaghuha, maknanya tengok tu ya Allah kuruh. Siapa orang panggil tulang rusuk tu boleh main gitar. Kuruh dah, maka tak sah. Faham? Minal huzali ay hasili laha, yakni kurus kering yang terhasil padanya. Faham? Wa yujzi'u khasiyu. Wallahu a'lam. Lihat sekejap. Lihat 5 minit.